salam sejahtera. Perkenalkan ahli kumpulan saya terdiri daripada Selina, Maliana, Al-Aziz, Sirma, dan saya sendiri Alia. Hai. Kami telah mencipta alat berdasarkan dakaran ini. Nama alat ini ialah Recycle Float. Ini ialah Recycle Float. Recycle Float diperbuat daripada bahan kitar semula. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kos. Bahan-bahan yang digunakan ialah penyedut minuman, botol air mineral terbuang, kotak terbuang, penutup botol berwarna, bekas gula-gula, dan beg plastik. Semua bahan diperbuat daripada kayu dan plastik. Bahan-bahan ini tergolong dalam kumpulan terapung. Mari kita menguji Recycle Float. Recycle Float akan ditarik oleh bot-bot yang dimiliki oleh nelayan tempatan dari Pelabuhan Batu Sapi ke Pulau Berhala. Saya sebagai penduduk yang berasal dari Sandakan berharap agar penggunaan bot-bot tempatan ini dapat membantu menambahkan pendapatan penduduk Sandakan. Ini juga boleh dijadikan pengangkutan pelancong apabila hotel siap dibina. Kenapa kami menggunakan penyedut minuman berwarna? Kami menggunakan penyedut minuman berwarna supaya Recycle Float dapat dilihat oleh bot-bot lain sewaktu malam atau cuaca buruk. Kami menggunakan botol air mineral terbuang diletakkan di bawah Recycle Float kerana botol kosong di dalam akan sentiasa terapung walaupun diisi batu berat. Selain itu, kami menggunakan penutup botol berwarna sebagai tanda muatan Recycle Float. Bekas gula-gula pula digunakan sebagai penghalang Recycle Float berlaku kemalaman. Semua bahan ini ialah bahan kitar semula dan boleh mengurangkan sampah sarap di daerah Sandakan. Diharap Recycle Float dapat mengangkut batu dari Pelabuhan Batu Sapi ke Pulau Berhala dalam masa yang sama memelihara alam sekitar. Sekian, terima kasih. Saya telah menghasilkan rancangan pengajaran harian, template PPT, serta instrumen pentaksiran. Aktiviti pembelajaran ini melibatkan soal jawab, penyiasatan, iaitu dengan mengelaskan objek-objek terapung dan tenggelam dalam bentuk peta pokok. Seterusnya, mereka cipta projek. Ini melibatkan subjek sains serta sikap saintifik dan nilai murni, iaitu bekerjasama. Aktiviti ini melibatkan beberapa langkah, iaitu mengenal pasti masalah berdasarkan situasi, menjana idea, membuat lakaran idea. Ini melibatkan subjek RBT, memilih alat dan bahan yang digunakan, membina projek. Seterusnya, bercerita tentang projek yang dihasilkan, serta sikap saintifik dan nilai murni, iaitu kewangan, pendidikan alam sekitar, dan bertanggungjawab. Pentaksiran. Sebelum murid-murid melakukan kaedah bercerita secara berkumpulan, saya telah mengajukan 5 soalan sebagai panduan kepada murid-murid untuk menghasilkan sebuah cerita bagi menyelesaikan situasi yang telah diketengahkan oleh saya. Murid-murid berbincang dan bekerjasama untuk menghasilkan skrip manakala saya berperanan sebagai pembimbing. Pentaksiran ini bermula daripada perbincangan sehingga skrip dihasilkan dan seterusnya semasa murid-murid menyampaikan cerita mereka. Dengan menggunakan instrumen pentaksiran tahap penguasaan yang telah saya sediakan, saya dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid-murid ini adalah seperti yang berikut. Dalam babak ini, murid layak mendapat
TP3 dalam SP 2.2.3 subjek RBT kerana mereka berjaya menghasilkan lakaran reka bentuk recycle float dengan menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas. Dalam babak ini, murid layak mendapat TP6 untuk SP 8.2.2 subjek sains kerana mereka telah mereka cipta recycle float dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang sifat bahan konsep terapung dan mempersembahkan secara kreatif dan inovatif. Dalam babak ini, murid layak mendapat TP3 dalam SP 8.2.1 subjek sains kerana mereka dapat mengelaskan objek berdasarkan bahan atau sumber asas dengan betul. Dalam babak ini, murid layak mendapat TP4 dalam SP 8.2.1 kerana mereka dapat mengitlak sifat bahan dengan menguji recycle float. Dalam babak ini, berwarna supaya recycle float dapat dilihat oleh bot-bot. murid layak mendapat TP5 dalam SP 8.2.4 dan 8.2.5 kerana mereka dapat membuat inference tentang penggunaan bahan setiap bahagian pada recycle float. Dalam babak ini, Diharap recycle float murid menunjukkan nilai bertanggungjawab yang merupakan sikap saintifik dan nilai murni dalam PBD. Oleh itu, berdasarkan pentaksiran bilik darjah melalui kaedah bercerita yang telah saya laksanakan, saya dapat merumuskan bahawa Al-Aziz bin Abdullah, Marliana binti Abdullah, Nur Alia Adriana binti Ali Ghaffar, Selina binti Ali dan Siti Sirma binti Abdul Nasif telah berjaya mencapai tahap penguasaan 6 bagi tajuk bahan. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah PBD ini, semoga bisa memberi manfaat.